Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar semua, saya ingin memberitahu bahawa channel yang tuan-tuan lihat ni adalah channel yang baru yang dikenalkan oleh ahli parlimen Sepang atau pejabat parlimen Sepang yang kita namakan Naratif. Jadi pada hari ini, insya-Allah, saya akan cuba mengulas isu perlembagaan yang saya cadang, insya-Allah, setiap minggu kita akan buat satu penjelasan ataupun penerangan mengenai perlembagaan Malaysia yang dinamakan sebagai perlembagaan persekutuan atau Federal Constitution. Jadi tujuan kita mengadakan perangai ini bagi untuk mendidik rakyat lah supaya dapat mengenali perlembagaan Malaysia ini. Saya tidak akan mungkin membincangkan satu persatu peruntukan perlembagaan itu, tapi saya akan menerangkan dari segi dipanggil apa tu, dia punya konsep yang lebih umum ataupun broad konsep. Contohnya dalam perlembagaan yang ada berkaitan dengan hak asasi manusia, peruntukan Islam, tentang parlimen, tentang mahkamah, tentang SPR dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita mungkin tidak lagi membincangkan secara detail dulu. Saya akan menerangkan secara umum dulu apakah perlembagaan itu sendiri. Kalau kita membaca mengenai perlembagaan ini, setiap negara kebanyakan ada perlembagaan. Walaupun ada yang menamakan dengan pelbagai jenama lah. Sebagai contoh, di dalam negara kita, kita panggil perlembagaan persekutuan, Federal Constitution. Di Amerika dipanggil perlembagaan Amerika, US Constitution. Di England, mereka tidak ada perlembagaan bertulis. Di Hong Kong, mereka panggil basic law. Perlembagaan itu dipanggil basic law. Jadi, setiap negara mempunyai pelbagai nama lah. Tapi pada asasnya, negara ni ada perlembagaan secara umum ni lah. Perlembagaan ini biasanya dia mengandungi satu peruntukan mengenai tentang kenegaraan itulah. Jadi dalam konteks Malaysia ini, dalam perlembagaan itu kita boleh tahu tentang bagaimana sebuah negara ini ditadbir. Sebagai contoh, kita dalam perlembagaan kita ada lebih kurang 183 peruntukan. Dalam peruntukan itu, dia menggariskan sebagai contoh bidang kuasa kerajaan persekutuan, federal government, bidang kuasa kerajaan negeri, bidang kuasa mahkamah, bidang kuasa parlimen, bidang kuasa apa dipanggil SPR dan mana-mana lain lah. Jadi dalam semua ini kita boleh lihat dalam perlembagaan. Dan dalam konteks negara kita, perlembagaan Malaysia ini atau perlembagaan persekutuan ini dianggap undang-undang tertinggi dalam negara. Ini diperuntukkan dalam perkara 4 perlembagaan. Okay, saya nak terangkan sedikit dari segi istilah. Kalau kita merujuk pada perlembagaan, kita tak namakan dia sebagai section. Macam dalam kita tengok undang-undang kita, contohnya kalau akta, akta apa-apalah. Contohnya akta pengurusan jalan. Jadi kita ada section 41, section 1, 2, 3. Tapi dalam perlembagaan ni kita namakan dia sebagai artikel. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil perkara. Artikel 1, perkara 1, ini istilah-istilah lah. Kalau enactment, kita panggil section juga. Dia mungkin kadang-kadang setengah dari kita keliru. Apa beza antara perlembagaan, akta dan juga enactment ataupun ordinance ataupun ada dipanggil bylaw, regulation dan sebagainya. Saya rasa perkara ini mungkin bukan dalam maudhu yang kita nak bincangkan pada hari ini, tapi sebagai kata orang tu in passing lah, saya akan cuba terangkan sedikit je lah. Apa ni, akta, kalau kita biasa dengar perkataan akta ataupun act dalam surat khabar ke dalam mana-mana kita dengar ni, bila disebut akta ini, dia bermakna satu undang-undang yang dibuat di parlimen. Di parlimen. Dia ada proses dia lah. Dan itu adalah bentuk dalam perlembagaan. Sebaliknya, kalau kita undang-undang itu dibuat di peringkat Dewan Undangan Negeri, kita panggil dia enactment atau ordinance. Bagaimana pula dengan peraturan? Peraturan. Peraturan ni biasanya undang-undang yang tidak dibuat di parlimen ataupun dalam Dewan Undangan Negeri.
Kalau undang-undang dipanggil undang-undang kecil ataupun subsidiary legislation. Sebagai contoh, Akta Pilihan Raya. Kita ada Akta Pilihan Raya 1958. Dalam Akta Pilihan Raya tu ada pelbagai dipanggil rang undang ataupun undang-undang kecil. Undang-undang dipanggil subsidiary legislation, undang-undang subsidiary. Sebagai contoh ada peraturan mengenai undi pos, peraturan mengenai dipanggil peraturan mengenai macam mana perjalanan conduct of election, perjalanan pilihan raya. Yang mana undang-undang ini tidak dibuat di parlimen. Pihak dalam akta itu membenarkan SPR sendiri menggariskan ataupun membuat undang-undang itu tanpa perlu di parlimen. Tapi kalau akta itu mesti dibuat di parlimen. Dari segi hierarki, perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi. Kalau kita tengok hierarki, piramidnya di atas perlembagaan, keduanya akta yang dibuat di parlimen, itu enactment, lepas tu yang paling bawah sekali macam peraturan ataupun regulation, rules, bylaw dan sebagainya. Itu dari segi hierarki kedudukan undang-undang negara kita. Jadi pada hari ini, kita nak menerangkan secara umum saja tentang perlembagaan. Saya kata tadi dalam perlembagaan kita ni ada lebih kurang 183 artikel atau perkara. Saya rasa tuan-tuan tak perlu hafal lah tentang kandungan perlembagaan ini. Dia undang-undang ni tak perlu kita nak hafal dari segi peruntukan dia. Yang penting kita tahu macam mana kita nak rujuk. Kalau ada masalah, kita tahu nak rujuk di mana. Sebagai contoh, kalau kita ada masalah berkaitan dengan isu parlimen, jadi di perlembagaan kita nak rujuk di mana? Di artikel mana dalam perlembagaan? Dalam artikel mana dalam perlembagaan yang kita boleh rujuk mengenai parlimen? Tentang contohnya kelayakan ahli parlimen, tentang macam mana undang-undang dibuat, itu penting. Jadi dalam undang-undang ini, dalam perlembagaan itu sama, kalau kita nak merujuk perlembagaan ini, kita kena tahu di bahagian manakah kita boleh rujuk. Sebab itu tak perlu kita nak menghafal peruntukan perlembagaan ini. Of course kalau kita boleh hafal lagi baguslah. Tapi dia bukan satu requirement untuk kita hafal. Hatta lawyer pun tidak hafal. Jadi saya rasa buat malam ini untuk hari ini pengenalan perlembagaan ini, saya rasa kita mungkin perlu tahu tadi saya kata secara umumnya apakah yang terkandung dalam perlembagaan ini. Secara umumnya saya berterangkan secara umum dulu. Sebelum itu saya ingin merujuk beberapa buah buku yang mungkin kita boleh baca lah. Antaranya, ini buku yang agak baik juga. Boleh ni, zoom kan. Constitution of Malaysia, Text and Commentary. Yang ditulis oleh mantan pensyarah UIA, Dr. Aziz Bari. Yang boleh katakan dia ni orang yang mengkaji tentang perlembagaan bersama dengan Dr. Farid Sufian Shu'aib yang juga pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi ini contoh buku yang kita boleh baca lah. Di samping itu kita juga mungkin boleh membaca buku yang ditulis oleh juga seorang profesor, Dr. Syed Salim Faruqi. Ini semua orang-orang yang boleh katakan mahir dalam perlembagaan lah. Mereka ini mengajar perlembagaan dan juga mengajar di universiti dalam bidang perlembagaan, dan juga mereka ini banyak menulis tentang perlembagaan. Jadi buku ini pun antara buku yang bagi saya lah elok untuk dibaca, untuk dirujuk. Kita ada juga buku contoh di sini, buku ditulis oleh Andrew Harding, seorang profesor daripada England, tapi pernah duduk di Malaysia, pernah pensyarah di salah sebuah universiti dalam negara kita. Profesor Andrew Harding ini juga banyak menulis tentang perlembagaan. Jadi buku ini pun satu buku yang elok untuk kita baca. Di samping ada lagi buku-buku lain lah. Jadi saya hanya merujuk kepada 3 buah buku ini sebagai asas untuk kalau kita berminat untuk mengetahui tentang perlembagaan negara kita. Tadi saya kata tadi, apa antaranya peruntukan dalam perlembagaan ini? Kalau kita lihat dalam perlembagaan ini, dia ada bahagian-bahagian. Dia panggil part.
Dalam perlembagaan ini, kita ada beberapa bahagian. Okey, sebelum tu ada lebih kurang dipanggil 183 peruntukan. Satu peruntukan yang banyak. Kalau kita ni boleh katakan kaya dengan peruntukan. Kalau kita pergi lihat, kalau kita melihat perlembagaan Amerika, dia tidak sebanyak negara kita dari segi peruntukan. Peruntukan dia agak simple, lebih simple. Dan kandungan dia mungkin berbeza dengan negara kita. Perlembagaan Malaysia ini agak unik. Secara umumnya, perlembagaan ini dia reflect apa yang ada dalam sebuah negara itu. Sebab tu sebuah perlembagaan tidak sama dengan sebuah perlembagaan di sebuah negara, perlembagaan sebuah negara tak sama dengan perlembagaan negara lain. Sebab itulah kita menafsirkan perlembagaan ini tak boleh kita terikat dengan perlembagaan negara lain. Dan di mahkamah dia mengatakan perlembagaan ini boleh ditafsirkan dengan mengikut acuan negara kita lah. Sebagai contoh, perlembagaan negara kita dengan perlembagaan negara Singapura hampir sama peruntukan dia. Itu juga dengan peruntukan di perlembagaan negara kita dengan negara India, hampir sama. Tetapi negara kita ada peruntukan-peruntukan yang mungkin tidak ada dalam negara India dan juga Singapura. Sebagai contoh, dalam perlembagaan negara kita ada peruntukan mengenai Islam. Sebagai contoh artikel 3 atau perkara 3 perlembagaan yang mengatakan Islam sebagai agama persekutuan. Dan juga ada peruntukan lain lah mengenai Islam. Betul juga ada peruntukan mengenai raja. Dan negara kita mempunyai sistem apa dipanggil raja ini. Jadi kita ada dia punya majlis raja dan sebagainya. Jadi dia ada perbezaan. Juga dalam negara kita ada peruntukan mengenai mahkamah syariah. Kita ada peruntukan mengenai mahkamah dipanggil native court di Sabah dan Sarawak. Yang ini mungkin tidak ada dalam negara lain. Sebab itulah, jadi perlembagaan ini dia reflect apa yang ada dalam negara itu. Dan dalam konteks Malaysia ini, perlembagaan ini hukum undang-undang tertinggi. Apa kepentingan bila kita kata undang-undang ini sebagai hukum tertinggi? Dia bermakna tak ada mana undang-undang yang boleh dibuat bercanggah dengan perlembagaan. Hatta bukan saja undang-undang, segala tindakan, segala dipanggil keputusan kerajaan ke, baik kerajaan pusat, kerajaan negeri ke, sebarang keputusan dibuat oleh mana-mana pihak tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Sebagai contoh, katakanlah dulu kita pernah dengar satu kes di mana seseorang itu dilarang daripada memakai tudung. Katakan ada sebuah institusi melarang seseorang wanita memakai tudung, bagi contoh. Jadi ini mungkin boleh dicabar di mahkamah kerana ia bercanggah dengan perlembagaan. Sebagai contoh, dalam perlembagaan ada hak asasi manusia berkaitan dengan kebebasan beragama, artikel 11. Jadi ini contohlah di mana perlembagaan ini dia seolah-olah memberikan satu perlindungan. Sebab itulah kalau kita lihat dalam perlembagaan, di samping kita ada peruntukan mengenai dipanggil artikel-artikel itu, kita juga ada peruntukan mengenai jadual-jadual dalam perlembagaan. Ada 13 jadual. Dan dalam salah satu jadual itu, dia menggariskan di mana para hakim, termasuk juga ahli parlimen, kalau sekiranya mereka ingin mengangkat sumpah, sekiranya mereka mengangkat sumpah ketika memegang jawatan, antara yang tersurat dalam ayat-ayat sumpah itu ialah mereka seharusnya melindungi perlembagaan, menjaga dan melindungi perlembagaan, menunjukkan bahawa perlembagaan ini undang-undang tertinggi. Tak ada undang-undang yang boleh dibuat bercanggah dengan perlembagaan. Ini diperuntukkan dalam perlembagaan itu sendiri. Sebab itu kalau sekiranya undang-undang itu dibuat bercanggah dengan perlembagaan, undang-undang itu kita terbatal setakat yang bercanggah lah. Dan untuk menentukan undang-undang itu terbatal tidak, biasanya dibawa di mahkamah. Dan kita ada peruntukan di mahkamah juga dalam perlembagaan. Jadi antara kandungan perlembagaan ini antaranya berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini boleh dilihat dalam perkara 5 hingga perkara 13 perlembagaan persekutuan. Dipanggil fundamental liberties dalam bahasa Inggeris.
kita ada peruntukan mengenai kewarganegaraan. Ada berbagai jenis warga negara. Sama mana kita nak warga negara melalui pendaftaran, melalui dipanggil semula jadi dan sebagainya lah. Kita ada peruntukan mengenai parlimen, kita ada peruntukan mengenai mahkamah, kita ada peruntukan mengenai perkhidmatan awam, public service. Kita ada peruntukan mengenai Sabah dan Sarawak. Kita ada peruntukan mengenai apa dipanggil bidang kuasa kerajaan negeri dan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Jadi sebagai contoh, dalam negara kita ni, kita ada bidang kuasa parlimen itu telah pun digariskan dalam dalam satu senarai dipanggil federal list, senarai persekutuan. Mana dalam senarai ini saja parlimen boleh buat undang. Lepas tu kita ada juga senarai negeri dipanggil state list. Di mana dalam itu diterangkan apakah area yang mana undang-undang boleh dibuat oleh kerajaan negeri. Dan kita ada juga dipanggil senarai bersama, concurrent list. Di mana kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri ni mempunyai apa dipanggil bidang kuasa yang sama. Dua-dua boleh buat undang-undang dalam senarai yang diletak dalam concurrent list ini, senarai bersama ini. Jadi contoh di mana perlembagaan itu dia menggariskan apa dipanggil parameters lah untuk kita tahu di manakah kuasa kita. Jadi mengetahui perlembagaan ini adalah sangat penting. Sebab itu kadang-kadang saya lihat dalam negara kita ini, setengah daripada pihak, bila mereka bercakap, mereka kadang-kadang gagal untuk memahami tentang perlembagaan itu. Bila kita gagal memahami perlembagaan, kita kadang-kadang terlibat dalam melanggar hak-hak yang dijamin oleh perlembagaan. Dan satu istimewanya perlembagaan ini, kalau kita bawa ke mahkamah, di dalam undang-undang ni ada satu dipanggil, kalau kita pergi mahkamah ni, biasanya mahkamah ni terikat dengan apa yang dipanggil dalam bahasa Latin stare decisis ataupun judicial precedence. Katakanlah mahkamah buat keputusan pada tahun 2000. Jadi keputusan tahun 2000 itu kalau dibuat oleh mahkamah persekutuan sebagai contoh, keputusan itu akan mengikat keputusan yang pada masa datang. Kalau sekiranya fakta yang hampir samalah. Katakanlah mahkamah buat keputusan dalam satu isu A keputusan dia. Jadi akan datang kalau ada isu yang sama melibatkan isu yang A juga, mahkamah terikat dengan keputusan yang A itu. Itu dipanggil doctrine judicial precedent ataupun stare decisis dalam bahasa Latin. Itu yang melibatkan penafsiran undang-undang selain perlembagaan. Tapi kalau perlembagaan, mahkamah tidak terikat. Mahkamah tidak terikat dengan keputusan-keputusan sebelum ini. Walaupun keputusan itu keputusan dibuat oleh mahkamah yang tinggi dan kita federal court. Kita ada mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah magistrate. Yang ini mungkin nanti kita terangkan kemudian lah. Tapi apa yang saya tekankan di sini ialah bahawa ini antara ciri istimewa perlembagaan. Hatta dalam mahkamah, kalau sekiranya ada kes-kes yang melibatkan pelaksanaan perlembagaan, mahkamah tidak terikat dengan keputusan yang sebelum ini. Sebab apa? Mahkamah ni dia boleh melihat dengan kacamata baru dari segi untuk perlembagaan sesuai dengan peredaran zaman. Jadi kita banyak dalam kes di Malaysia ini contohnya, walaupun telah diputuskan sebelum ini kes-kes seperti ini, bila pergi mahkamah, mahkamah membuat keputusan yang berbeza daripada keputusan sebelum ini. Sebab mahkamah melihat perlembagaan daripada kacamata yang baru. Ini kelebihan perlembagaan lah. Jadi saya rasa di peringkat awal ini lebih kurang itulah yang ingin saya terangkan kepada para pendengar sekalian dan para penonton. Jadi insya-Allah channel ini kita akan cuba melihat peruntukan perlembagaan. Seperti saya kata tadi, saya tidak akan bincang secara satu persatu peruntukan perlembagaan yang ada 1,3 itu. Sebaliknya saya akan hanya memfokuskan kepada bahagian-bahagian tertentu, seperti contoh bahagian hak asasi manusia, bahagian mahkamah dan sebagainya. Saya akan pergi kepada tajuk yang lebih besar. Jadi pada peringkat awal ini
saya tidak akan bercadang untuk bincang secara panjang. Hari ini hanya mukadimah kepada program kita ini. Di samping kita nak memperkenalkan channel naratif ini yang kami daripada Pejabat Pusat Khidmat Parlimen Sepang, insya-Allah akan cuba menggunakan channel ini untuk berkongsi lebih kurang sikit ilmu yang ada untuk kita dapat manfaatkan bersama. Jadi, sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudi mungkin lepas ini mendengar ataupun mengikuti channel ini, dan mudah-mudahan lepas ini channel ini akan digemari oleh ramai orang dan seterusnya program kita ini akan dapat memberi manfaat kepada semua orang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada masa depan. Sekian, terima kasih.